Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Portline Channel. Okey, bagi video kali ini saya akan membuat tutorial sedikit sebanyak bagaimana cara menoreh getah. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, terus saksikan visual seterusnya. Kali ini kita menoreh getah. Okey, ini yang kita panggil pelan, ya. Ini pelan yang membawa terus ke sudu dan juga cawan getah. Okey, bagaimanakah teknik dan juga cara yang betul untuk menoreh getah? Okey, pahat kedudukan dia mesti harus di sini dan pastikan tidak mengena kepada batang. Kemudian tarik sahaja begini, mengikut aliran pelan tadi. Jangan sampai terluka. Bagaimana terluka nanti saya akan tunjuk. Okey, macam tu. Dan kita betulkan nanti susu yang mengalir ni. Okay. Kita betulkan sikit biar dia mengalir sampai masuk ke dalam cawan. Ini ada antara cara-cara yang saya belajar. Saya menoreh daripada umur saya 12 tahun. Zaman tu saya ikut arwah nenek dan atuk saya. Dia orang ajar saya menoreh sampailah sekarang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pelan yang luka? Ini. Kalau anda dapat lihat, ini yang kita tak nak. Ini sampai dah terkena dah terkena bahagian batang. Jadi ini kita tak nak. Nanti pokok ni akan rosak, akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Menampakkan teras pokok tu. Itu kita tak nak. Kita nak macam ni je. Licin. Kita nak licin je macam ni. Yang ni pun ada sikit terkena. Nampak? Jadi itu tips yang boleh saya kongsikan. Yang mana pisau getah tadi, yang ini kena betul-betul tajam. Saya gunakan pisau getah stainless steel. Yang ini brand dia Bido. Di antara yang terbaik jugalah stainless steel. Okay, jom kita tengok video selanjutnya. Okey, sedikit informasi. Okey, ini adalah pokok getah yang masih muda. Boleh dikatakan dalam umur dia 10 ke 15 tahun. Ini pelan yang baru. Ada juga pokok getah yang pelan di dua. Satu di atas, kat sini, dan satu lagi di bawah. Di bawah. Di sini. Dan cawan ni di atas tanah. Okey. Kenapa macam ni? Okey, pertamanya kita nak dapatkan hasil yang maksimum. Maksudnya selagi ada kulit di bawah ni, kulit yang di bawah sini, kita masih boleh toreh lagi. Jadi kita toreh sampai setakat ini, kemudian baru kita akan gunakan satu sahaja pelan yang kita baru buat di atas. Kenapa kita buat pelan di atas di sini walaupun kulit di bawah tu masih ada? Fungsinya supaya nanti apabila kulit di bawah tu dah habis, di atas ni dah boleh mengeluarkan susu. Bermaksud kita dah tarik susu keluar. Kalau kita tak buat pelan siap-siap di atas, nanti bila kulit di bawah tu dah habis, nak tunggu kulit yang baru ataupun pelan yang baru ni mengeluarkan susu, dia memakan masa yang lama. Itu adalah sedikit perkongsian. Okey, jom kita tengok video selanjutnya. Okey, getah scrub yang semalam yang saya toreh tu, saya terpaksa paling. Maksudnya palingkan dia supaya susu getah yang baru menitik ni boleh ada ruang untuk masuk ke dalam cawan, dan dalam masa yang sama getah-getah yang ada di dalam ni akan membeku dan dia akan menghasilkan ketulan yang besar. Jadi itu yang kita panggil dia getah beku ataupun getah buku.
Inilah cara orang kampung menoreh, dan inilah aktiviti saya sepanjang MCO 3.0 PKP 3.0 sekarang ni. Apa sahaja kerja dan juga usaha untuk mendatangkan hasil yang halal, rezeki, saya buat. Ini adalah kerja saya masa saya di kampung dulu, menoreh getah. Kali ini saya buat video berkenaan dengan cara-cara dan juga teknik menoreh getah yang betul. Boleh kata betul lah. Kalau rasa tak betul, kalau cara saya ni kurang memuaskan hati, nanti korang semua boleh komen di ruangan komen. Okey, jom kita lanjut ke VT seterusnya. Okey, penonton semua, sedikit info lagi saya nak kongsikan. Pokok getah umur yang berapa tahun yang sesuai untuk kita mula menoreh? Okey, bermula daripada tempoh kita menanam, pokok getah yang betul-betul berjaga, berbaja dan juga mempunyai struktur tanah yang bagus, sekitar umur 4 ke 5 tahun sudah boleh ditoreh. Yang mana pokok yang umur dia 4 ke 5 tahun tadi dah besar, lebih kurang ukur lilitnya dalam 10 ke 12 inci, sudah boleh ditoreh. Manakala kalau pokok yang kurang penjagaan pula, yang kurang dibaja dan kurang diselenggara kawasan kebunnya, umur sekitar 7 ke 8 tahun, ianya amat sesuai untuk mula ditoreh. Itu dia sedikit informasi yang dapat saya kongsikan. Mari kita lanjut ke video seterusnya. Ya, kerja orang kampung, noreh je lah dapat juga duit. Dengan harga sekarang RM3.10 bagi setiap 1 kilo getah beku. Okey, hari ni saya paksa taruh tungkat sebab dia dah bertanduk. Ni orang panggil cabang 3 lah, cabang 4 kan. Saya terpaksa taruh tungkat macam ni supaya cawan ni tak jatuh. Sebab dia tak boleh nak support. Dah tak boleh nak support sebab getah beku yang dah ada dekat dalam cawan ni dah berat. Jadi kita terpaksa taruh tongkat supaya tak jatuh ke bawah dan rugilah. Ada juga penoreh yang akan ambil yang bertanduk tadi, letak kat bawah dan dia akan toreh sahaja untuk penuhkan cawan yang baru. Tapi macam saya, selagi saya boleh taruh dekat atas ni, saya taruh lagi sampai tanduknya macam ni tanduk dia, supaya getah tadi dia dapat bind sama-sama, dia boleh pegang sama-sama dan senang kita nak kutip getah nanti, kita tarik sahaja, senang nak keluar. Okey, jom kita lanjut. Kalau nak tengok yang dah bertanduk 3, ni yang tanduk 3. Dah 3 tanduk dia. 1, 2, 3. Nanti jadi 4 tanduk yang kat bawah ada lagi. Okey, seperti yang saya kata tadi di VT yang sebelum ini, kalau kita tak tongkat cawan ni, bila dia berat, ini akan jadi, dia akan tertumpah. Jadi kita terpaksa gunakan kayu untuk kita sokong cawan ni supaya dia tak jatuh ke tanah. Okey, jom kita toreh dulu, kemudian kita akan sokong cawan ni dengan kayu. Untuk seketul sebesar ini anggaran dalam 1 kilo ataupun 1,5 kilo saya rasa. Jadi dia berat, itu yang kita kena sokong.
guna kayu. Okey. Kita ambil kayu, kita sokong dia. Supaya dia tak jatuh. Macam ni. Okey, lulus. Pokok untuk menghasilkan susu yang banyak, kita perlu bajalah. Seelok-eloknya 3 bulan ke 6 bulan sekali. Diselang-seli dengan baja pokok dan juga baja susu. Pokok getah kebiasaannya akan meluruh. Daun dia akan menjadi warna kuning dan juga oranye pada sekitar tahun maafkan saya, sekitar Januari sehingga Mac, dan ketika itu pokok getah tidak akan menghasilkan susu yang banyak. Jadi kebiasaannya penoreh getah akan cuti dalam masa 3 bulan ataupun menoreh selang-seli sementara menunggu pucuk getah yang baru keluar dan akan menghasilkan susu yang banyak. Dan dalam tempoh itu juga adalah waktu yang paling sesuai untuk kita baja kawasan kebun getah kita. Okey, ada juga yang bertanya, waktu bilakah paling sesuai sekali untuk kita menoreh getah ataupun memotong getah? Jadi waktu yang paling sesuai adalah waktu pagi, yang mana cuaca masih sejuk, yang mana getah boleh mengeluarkan hasil yang lebih. Boleh juga menoreh pada waktu petang dan juga waktu malam. Tetapi paling efisien sekali waktu untuk menoreh getah adalah sekitar jam 7 hingga ke 10 pagi. Mungkin ramai akan pelik kalau lihat pokok yang ini. Kenapa saya gunakan tong ataupun bekas minyak masak sebenarnya saya potong. Sebab saya tak ada cawan getah yang bersaiz besar. Jadi saya terpaksa gunakan tong ini untuk menampung susu yang pokok ini hasilkan. Jadi begitulah, dalam banyak-banyak pokok getah ni ada pokok getah yang memang tak ada susu walaupun pokoknya sihat, pokoknya cantik. Jadi kita pun tak dapat nak tahu apa masalah dia. Mungkin daripada akar ataupun pokok itu sendiri. Tapi bagi pokok yang banyak susu macam ni, saya terpaksa gunakan tong. Kebiasaannya penoreh akan beli cawan getah yang macam ni. Yang ini saiznya 1 liter. Kalau tak salah saya 1 liter. Dan ada juga yang bersaiz 1400 ml, 1600 ml sehingga yang paling besar kalau tak salah saya bersaiz 3 liter. Jadi saiz cawan getah tadi bergantung kepada pemilik kebun. Dia nak pilih cawan yang medium, yang sederhana, yang common digunakan oleh pekebun-pekebun kecil, ataupun menggunakan cawan yang besar supaya di kemudian hari kita tak perlu nak beli cawan baru. Sebab cawan ni insya-Allah kalau kita jaga dengan elok, ya, penggunaan dia boleh bertahan sehingga 10 ke 15 tahun. Okey, kita lanjut ke video seterusnya. Okey. Kalau yang tadi dia tanduk 3 nak jadi 4. Yang ini pelan dia 1 je. Pokok dia besar. Saya terpaksa pakai tong dan dah terpaksa taruh kat luar ni. Ni anggaran dalam 3 kilo kot. Ni. Dah tak boleh nak taruh dah. Ada 2 ketul lah ni. Saya guna tong ni. Terpaksa dah ada 2 ketul kat bawah. Alhamdulillah, tu dalam cawan. Yang ni getah tarik. Getah tarik saya taruh kat dalam, getah tarik tu. Kan, cawan dia tong. Terpaksa guna sudu pakai daun getah. Pelan 1 je. Alhamdulillah, pokok yang ni macam dia cakap susu dia banyak. Alhamdulillah. Dan pokok dia berukuran besar lah pokoknya berbanding yang lain-lain. Okey, mungkin ramai juga yang nak tahu, kalau musim hujan, kenapa tak boleh menoreh ya? Okey, di sini saya nak terangkan. Apabila cuaca hujan lebat, hujan akan membasahi sebelah pokok, kan, batang pokok ni, yang mana pelan pokok getah tadi juga akan basah. Dan apabila kalau kita menoreh, susu tadi, ya, susu getah ni tak akan mengalir mengikut alur yang kita buat. Dia akan meleleh ke bahagian batang-batang pokok ni, ya, dan akan menyebabkan kulat. Dan akan merosakkan batang getah lah. Jadi itulah sebabnya kenapa tak boleh menoreh ketika waktu hujan ataupun selepas hujan lebat.
Okey semua. Tadi kalau anda semua dapat lihat footage yang sebelum ni, kita gunakan bahagian belakang pahat getah atau pisau getah ni untuk kita tarik di pelan yang tinggi. Jadi sekarang saya nak tunjuk guna cara mata depan pula. Kita panggil sodok. Sodok. Ada juga orang yang tarik tapi itu dia agak pelik sikit lah. Tapi kebiasaannya kalau penuri getah dia akan sodok ataupun tolak. Jadi bagaimana cara dia? Mari saya tunjuk. Okey, caranya macam ni, sama je. Mata pisau ni kita himpitkan ke tepi pokok, kemudian tolak saja mengikut aliran longkang yang dah ada ni. Macam ni. Untuk mengelakkan pokok dari luka, kena berhati-hatilah. Okey, itu cara dia. Dan getah yang di bawah ni kita buang air dia. Macam ni. Kita letak macam ni. Okey. Supaya nanti getah yang baru masuk akan ada ruang untuk penuh di dalam cawan. Okey, kita lanjut. Okey, sedikit lagi tips. Ada setengah penoreh, dia akan pegang pisau getah atau pahat ni macam ni, ya. Ada yang macam ni dan ada yang macam ni. Macam saya selesa tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Dan tarik, kemudian tangan kiri ni hanyalah sebagai balancing sahaja. Tangan kanan akan menarik, yang kiri akan menentukan kiri ataupun kanan mata pisau tadi. Sengaja saya sambung kayu di belakang pisau getah saya ni supaya dia lebih berat di bahagian belakang, jadi lebih memudahkan saya untuk menoreh. Jom kita tengok. Okey. Manakala tahap kepantasan seseorang itu menoreh bergantung pada pengalaman dia dan cuba untuk mengelakkan daripada pokok ni tadi pelan dia luka macam yang saya beritahu. Jadi kalau nak jadi penoreh yang hebat, yang pandai, kena selalu menoreh lah. Saya hampir 15 tahun saya tinggalkan menoreh getah sejak saya duduk di bandar. Alhamdulillah PKP 3.0 kali ini saya berpeluang untuk balik ke kampung mencari rezeki sebagai seorang penoreh getah. Okey, ketajaman pisau getah juga memainkan peranan yang penting supaya susu lebih banyak dan juga hasil potongan kita tu lebih cantik dan kemas. Mungkin nanti saya akan buat tutorial untuk mengasah pisau getah ataupun pahat getah pula. Macam mana cara dia untuk mendapatkan ketajaman yang maksimum dan juga bertahan sehingga 2 ke 3 hari tanpa asahan. Okey. Mungkin ramai juga yang nak tahu klon-klon pokok getah dan apakah klon yang terbaik untuk pekebun tanam. Kebiasaannya pada zaman dahulu, zaman atuk nenek saya dulu, mereka lebih gemar menanam klon Baka 600. Tetapi sekarang ini pihak Risda banyak menghasilkan klon-klon yang terbaru yang tidak kurang hebatnya. Bahkan ada yang lebih baik daripada klon 600. Jadi terpulang kepada pekebun-pekebun sendiri untuk memilih klon ataupun baka getah yang boleh menghasilkan susu yang banyak dan juga pokok yang mampu bertahan di dalam apa jua keadaan, sepertinya keadaan ribut, keadaan hujan yang berlebihan ataupun panas yang berlebihan. Kerana pokok getah amnya, kalau anda semua nak tahu, ianya berasal daripada Brazil. Malaysia merupakan di antara negara yang mengambil pokok getah untuk dijadikan estate ataupun industri dan juga relda untuk memberi peluang kerja kepada masyarakat kita di luar sana. Jadi ini adalah pokok yang datangnya daripada Brazil, bukan daripada Malaysia. Kita hanya menanam dan kita menoreh getah ni lebih kurang dalam 200 tahun dahulu. Kalau salah tolong betulkan saya. Tetapi apa yang saya tahu, pokok getah bukanlah berasal daripada Malaysia, ianya datang daripada Brazil. Serba sedikit trivia daripada saya.
Baik, itulah dia serba sedikit perkongsian video saya Abang Nori Getah pada kali ini. Diharap video yang saya paparkan pada kali ini sedikit sebanyak dapat memberikan anda semua di luar sana informasi dan juga maklumat yang berguna. Jadi sebagai tanda sokongan anda menyokong video-video yang saya hasilkan, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga komen Portland Channel. Nantikan video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi.